Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton kami secara langsung pada pagi ini. Pihak penganjur Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook UTM Talent Transformation Center. Pada pagi ini, kita akan mengikuti satu ceramah iaitu siri bicara pentadbir bilangan 1 tahun 2022 yang bertajuk Kesepaduan Kumpulan yang akan disampaikan oleh penceramah iaitu Tuan Haji Armadi, Pengarah Pusat Kecemerlangan Sukan UTM Johor Bahru. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan ceramah ini kepada Tuan Haji Armadi untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Kesepaduan Kumpulan. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur, UTM Talent Transformation Center ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak UTM TC sebab memberi peluang saya untuk menyampaikan tajuk sepaduan kumpulan pada pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada penganjur dan juga siapa yang sudi dapat ikuti kita punya bicara pentadbir pada pagi ini secara langsung di dalam kita punya Facebook. Okay, jadi saya untuk terus kepada tajuk ni saya minta share kan saya punya presentation dalam bentuk PowerPoint. Jadi lepas ni kita boleh tengoklah. Okey, sekejap ya. Okey, nampak besar. Saya harap jelas lah skrin yang dipaparkan. Jadi tajuk pagi ni ialah kesepaduan kumpulan. Jadi perkara ni sebenarnya tak jauh lah daripada environment tugas saya di UTM yang mengendalikan urusan sukan pelajar dan juga sukan staf di peringkat universiti, peringkat antara universiti dan juga peringkat kebangsaan lah. Jadi kenapa tajuk ni saya pilih? Sebab tajuk ni penting dalam adalah topik yang agak penting dalam psikologi sukan. Sukan ni kita cover semualah, psikologi ada, lepas tu ada fisiologi, ada dia punya fizikal, ada unsur-unsur keseluruhan lah, kemahiran, lepas tu ada psikologi, lepas tu ada dia punya fisiologi. Itu perkara tiga komponen utama lah dalam sukan. Jadi saya hari ini ambil kesempatan untuk berkongsi penemuan, berkongsi pengalaman apa yang telah saya lalui lah sepanjang bekerja di UTM. Okay. Yang kedua, persekitaran tugas dan tanggungjawab accountability bidang saya ialah menguruskan sukan. Jadi kita tak dapat lari lah. Saya tak dapat lari daripada menguruskan pasukan, menguruskan kontingen, menguruskan atlet. Jadi perkara ini kita nampak mustahak untuk kita selaraskan, untuk kita uruskan secara yang paling berkesan. Dan ketiga, yang ketiga, kenapa isu topik ini saya bicarakan, sebab ini adalah salah satu faktor penentu kejayaan, critical success factor untuk apa-apalah kumpulan, sama ada kumpulan kecil ke, kumpulan besar ke, kumpulan biasa yang kita dengar, sama ada kumpulan penyelidik ke, kumpulan sukan ke, kumpulan pengurusan, kumpulan macam-macam lah kumpulan. Termasuklah juga saya rasa lah dalam kumpulan politik. Okay. Okay. Ini kandungan lah. Saya cuba habiskan penyampaian ni dalam tempoh setengah jam dan selepas itu bolehlah kita teruskan perbincangan. Jadi topik yang saya akan highlightkan hari ni tak jauh, dekat-dekat je. Kita pergi kepada definisi, lepas kita pergi kepada faktor-faktor penentu. Definisi dia, lepas tu ciri-ciri dia dengan faktor penentu, lebih kurang 30 slide lah. Okay. Okey, ini slide yang kedua, ni slide yang ketiga. Jadi yang ini,
Ini perkara yang barriers to group cohesion ataupun halangan kepada kesepaduan kumpulan. Yang ini selalu diceritakan, selalu perkara yang selalu menjadi perbincangan dan perbualan secara rasmi dan tak rasmi, kedai kopi, kadang-kadang dekat masjid pun bercerita kenapa macam itu, kenapa macam ini kan. Oh, kumpulan tu gini, kumpulan tu gini. Jadi kita hari ini, saya hari ini secara secara rasmi dijemput oleh TTC, diberi peluang, jadi saya nak sampaikan sebenarnya perkara ni ada dalam kajian, ada dalam kajian psikologi sukan. Okey. Daripada masalah keluarga sampai kepada masalah negara sebenarnya. Okey. Kalau macam environment kerja saya, daripada tim, contoh dia tim 4x100 meter sampailah kepada tim yang besar macam bola sepak, rugby, bola tampar dan juga sukan individu. Walaupun dia sukan individu, dia perlukan jugalah kumpulan pengurusan yang mantap lah. Macam kita nak uruskan atlet-atlet atlet prestasi tinggi secara individu. Okay. Kalau tengok daripada apa yang saya dah listkan ni, kita nampak ada 6 sebab yang dah dilistkan oleh yang telah ditemui lah oleh penulis buku Foundation of Sport and Exercise Psychology. Kalau nak tengok baca buku ni 5th edition, page 199, yang dia highlightkan ni, dia tunjukkan tim masa tu tim Arsenal. Okey, dia tunjukkan kenapa tak berpadu, kenapa halangan untuk menjadi satu pasukan yang sangat padu adalah nombor satu, pertembungan personality dalam pasukan. Yang kedua, konflik tugas. Ketiga, kerosakan komunikasi. Yang keempat, seorang atau lebih dalam kumpulan tu bergelut untuk berkuasa. Yang kelima, tukar ganti yang kerap. Yang keenam, perselisihan pendapat tentang matlamat dan objektif pasukan. Yang ini boleh elaborate sikit-sikit lah. Saya elaborate sikit-sikit. Pertembungan ni macam gaduh lah. Gaduh antara personality, gaduh antara ahli tu. Bila gaduh, dia dah mula dah mengasuk sana, mengasuk sini, dia akan jadi tak kuat. Okay, yang kedua, konflik tugas. Konflik tugas, contoh dia kalau kata pemain tu goalkeeper, tapi diberi tanggungjawab menjadi striker pada hari berkenaan, memang gaduh lah. Tak betul lah dari segi accountability ataupun dari segi integriti yang meletakkan, contohnya meletakkan tempat yang tak betul lah. Jadi tunggulah dia punya akibat dia. Jadi tim tu tak ni. Itu yang kedua, tugas dan peranan sosial dalam pasukan. Yang ketiga, kerosakan komunikasi. Ni telefon rosak lah, telefon masuk air ke apa. Rosak lah, terus tak berhubung, tak berkomunikasi, tak boleh dihubungi, ataupun tak boleh nak cakap, tak boleh nak berkomunikasi. Okey, tu rosak lah. Yang keempat, seorang tu lebih, seorang atau lebih. Dalam tu ada pula cerita-cerita lain-lain macam nak jadi kapten, semua nak jadi kapten. Dia akan mula berpolitik lah dalam tim tu nanti. Okay. Yang kelima, tukar ganti yang kerap. Tukar ganti kerap, dia kalau ikutkan kerap tu, sampai orang yang ditukar tu tak sempat nak menghayati tugas dia, dah ditukar. Menghayati tugas. Jadi yang ini pun dia menjadi satu kelemahan lah, satu punca lah kenapa kesepaduan kumpulan tu tak boleh. Yang keenam, perselisihan pendapat tentang matlamat dan juga objektif pasukan. Okey, yang ini pun sama juga. Ada yang setuju untuk hari ini kita main secara contohlah bersepak. Kita perlu menang perlu menang lah. Lagi lepas tu ada pula yang menyampuk. Kita kena menang banyak tau hari ni. Kita kena menang 10-0. Lepas tu dalam tu dah mula bergaduh. Kita nak menang je lah. Dia jadi macam itulah contoh dia. Ini kisah high performance punya game lah. Bukannya game yang biasa-biasa lah. Jadi ini antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan perpaduan ataupun kemantapan pasukan tu terjejas. Kalau soal-soal lain daripada awal lagi lah, contoh soal-soal libarut lah, soal-soal rasuah, itu lagi awal lagi lah, memang itu masalah lagi bawah. Yang ini masalah dekat atas yang sikit-sikit yang membezakan antara champion dengan nombor 2. Biasanya macam ni lah. Jadi kita kaji yang bahagian atas. Yang bahagian bawah tu dah standard, dah prinsip. Kalau kata dia memang betul-betul memang sabotaj untuk kita punya kumpulan,
Itu dah ada peraturan lain lah. Jadi yang itu kita tak bincangkan lah. Kita harap kita punya kumpulan memang ada tapisan. Gitu. Okey, yang seterusnya ialah macam mana kalau kata kita inilah punca-puncanya. Okey, peranan. Apa peranan yang kita boleh buat sebagai ahli kumpulan. Jadi yang pertama kenal ahli pasukan dengan rapat. Kalau kita tak kenal, kalau ada peribahasa, ada pepatah, tak kenal tak cinta. Betul. Kalau tak boleh, tak kenal, dalam kita tengok kucing je lah. Kalau kucing jumpa ada kucing lain kan, dia mesti ngiau-ngiau, dia mesti gaduh punya kan. Macam itulah. Jadi peranan yang boleh ahli kumpulan buat, mesti nak kenal semua ahli kumpulan. Jadi yang sebelah kiri tu saya tayangkan poster lah. Ini poster pasukan taekwondo kita yang telah berjaya menamatkan 300 kilometer dalam masa 3 bulan secara berpasukan. Ini dia punya poster, saya highlightkan. Jadi poster-poster yang ada sebelah kiri ataupun kanan saya nanti dalam slide ni, macam dekat stadium, kalau kita pergi stadium kita tengok electronic board. Electronic board itu papan-papan iklan. Jadi saya ambil kesempatan ni, terima kasih TTC, saya ambil kesempatan ni untuk iklankan kita punya atlet. Jadi yang ini pun yang saya boleh bantu untuk tambahkan atau tambah nilai kepada kita punya atlet. Yang kalau kata kita nak bagi 10,000, 20,000 kita tak mampu, nak bagi kereta pun kita tak mampu, kita bagikan publicity yang cukup lah. Jadi saya rasa publicity yang cukup ni dapat menambah nilai kebergunaan lah kita punya pelajar. Dia bukannya sukses dalam dia punya belajar, tapi dia ada satu lagi bakat dalam bidang sukan. Okay? Jadi itu antara selingan. Okay. Yang kedua, saling bantu-membantu. Dalam kumpulan ni kalau kita tak suka nak bantu, kita nak berkira je, memang kita punya kumpulan memang itulah mantap-mantap lah. Kalau dari segi sekarang punya trend, bukan sekarang punya keperluan, bantu-membantu, especially kalau orang biasanya bantunya soalnya money lah, duit lah kan. Kadang-kadang tak ada duit, kadang-kadang kebanyakannya masalah, kadang-kadang dia tak ada duit. Kita ada duit, lepas tu kita kedekut, tak nak bantu. Jadi bila tak ada saling bantu-membantu selagi boleh, maknanya kita sentiasa berkira, memang kita tunggu je lah orang berkira dengan kita. Jadi kat situ tak dapat kesepaduan dalam kumpulan. Kita tak percaya. Okay. Yang ketiga, beri semangat secara positif. Dulu-dulu biasa kalau tim sukan, memang dia maki amun je kita punya atlet untuk dapatkan apa prestasi yang kita harapkan. Tapi zaman sekarang ni dunia dah berubah lah. Jadi pasal orang pun dah belajar psikologi pun dah banyak. Jadi kita nampak macam mana nak berikan semangat secara positif kepada kita punya atlet-atlet ataupun kita punya pekerja ataupun kita punya kita punya ahli kumpulan. Benda ni pun dituntut dalam agama kita supaya tak ada buat nyaya, tak ada buat apa-apalah yang tak baik lah. Okey, yang keempat, bertanggungjawab dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Okey, bila ada masalah dalam satu pencapaian kumpulan, especially yang prestasi tinggi ni lah, performance ni game kan, tak perlu kita nak menyalahkan orang lain. Kita kena tanya diri sendiri apa yang kita dah buat sehingga perkara itu tak berlaku kan. Maksudnya kita kena bertanggungjawab. Okey, kalau kata hari tu betul-betul kita punya select, kita punya foul, kita punya salah, angkat tangan lah, bagi tahu dengan tim. Sebenarnya hari tu saya punya salah, jadi next kalau kata coach tak turunkan saya redha lah. Itu lagi senang kan. Ada tak macam tu? Kalau ada macam tu, alhamdulillah. Tim senang diuruskan, mantap dia punya kesepaduan tu. Okey, kesepaduan lah. Okey. Yang kelima, komunikasi secara jujur dan terbuka. Dalam kumpulan ni komunikasi penting. Komunikasi selalu berlaku. Jadi ada komunikasi yang kadang-kadang dia tak berapa jujur, kadang-kadang dia ada berbisik-bisik. Jadi kalau yang bisik-bisik tu, kita dalam agama kita pun tak galakkan lah bisik-bisik tu. Bisik-bisik ni biasanya cerita puas-puas lah kan, cerita bisik-bisikan, tak main lah. Jadi itu boleh ke arah yang lagi timbulkan prasangka lah di
kalangan yang terlihat orang yang sedang berbisik-bisik. Jadi komunikasi biar secara jujur. Jujur ni kalau kau cakap nanti apa ni, saya pergilah tempat tu, on the way, tapi on the way tak start lagi enjin kita pun. Tak cakap betul-betul, dah cakap betul-betul. Okey, saya belum start lagi enjin ni, belum keluar lagi. Ini biasa berlaku lah, tapi kadang-kadang gini dalam situasi-situasi yang sosial ataupun yang tak ada penting sangat dalam keadaan yang bergurau-gurau tu, kita bolehlah gurau-gurau senda on the way kan. Betul juga dia cakap. Dia on the way pergi ke kereta, on the way pergi ke jalan. Jadi secara jujur dan terbuka. Ini penting lah dalam kumpulan punya kerja dalam kumpulan prestasi tinggi. Kalau performance, kalau tak jujur ataupun tak terbuka, dia boleh mengganggu kita punya kesepaduan. Okey. Nombor 6, kena selesaikan konflik dengan segera. Kalau bergaduh dalam kumpulan, selesaikan cepat-cepat. Jangan tunggu dia menjadi besar. Selesaikan maknanya sama ada bermaaf-maafan, selesaikan sama ada perlu diletakkan tempat betul, selesaikan kalau perlu pembiayaan dibiayai. Contoh macam kalau ada hutang, selesaikan segera, seberapa segera lah. Lagi cepat kita selesaikan konflik, lagi cepatlah kita dapat kesepaduan tu lah. Jadi yang ke-7, 100% berusaha kerja keras untuk pasukan. Jadi ahli kumpulan mustahak kena 100% bagi full komitmen ataupun all out lah. Kalau dalam tim tu kena all out. So jadi kena jiwa, kena pergi dengan raga sekali fizikal dengan emosional, dengan semua segalanya untuk itu. Contohnya kalau perlukan perjuangan untuk kemenangan dalam pertandingan, dalam satu perlawanan. Jadi itu dalam aspek sukan. Alright. Okey, apa kesepaduan? Jadi itu tadi cerita dia, isu dia, kira macam problem statement lah kenapa saya bangkitkan cerita ini. Jadi hari ini kita bagi tafsiran yang ini menurut business management ideas punya tafsiran. Jadi tafsiran dia, kesepaduan merujuk kepada tahap perpaduan dalam satu kumpulan. Ia menunjukkan sejauh mana ahli tertarik antara satu sama lain semasa berusaha ke arah matlamat atau untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi ahlinya. Okey. Ahli kumpulan yang sangat bersatu padu membentuk beberapa watak biasa. Yang pertama, mereka menghormati semua orang. Dalam ahli kumpulan tu semua hormat, saling hormat menghormati. Yang kedua, committed sepenuhnya kepada keputusan kumpulan. Committed padanya dia bersungguh-sungguh lah. Tadi yang macam tadi cadangan tu Robert tadi tu 100% komitmen untuk selesaikan ataupun keputusan ataupun tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Okey, yang ketiga, mewujudkan accountability di kalangan ahli. Jadi accountability tadi macam itulah. Kalau kata position tu goalkeeper, letakkan goalkeeper. Kalau dia tu main midfield, kita letakkan dekat midfield. Kalau dia tu striker, kita letakkan striker. Jangan letakkan goalkeeper jadi striker. Lepas tu tak gol, kita marah. Lepas tu kita sendiri buat keputusan yang tak ada betul lah accountability di kalangan ahli. Okay. Jadi yang keempat, cirinya ialah menganggap motif yang baik. Jadi menganggap bukannya menerima, menganggap. Maknanya kita sentiasa berfikiran positif untuk tim kita, untuk kumpulan kita. Jadi itu datangnya support yang solid. Kadang-kadang kalau pemimpin jahat lah kan, dia boleh buatkan sampai itu semua bagus. Itu bahaya juga lah. Jadi kita harap benda tu, itu prinsip, itu tak payah kita nak bincangkan, tapi kita dalam kumpulan biasanya norma positif meningkatkan kesepaduan kumpulan membawa kepada peningkatan prestasi kumpulan. Jadi biasanya kumpulan ditubuhkan untuk tujuan baik, tujuan yang baik. Bukan macam kumpulan gagak hitam kita tengok dalam cerita-cerita dulu, kumpulan gangster lah, kumpulan apa. Ya juga, dia punya kesepaduan memang tinggi itu kongsi gelap lah Jadi standard macam itu kesepaduannya, tapi ke arah yang positif lah. Okey. Jadi dia akan sentiasa hormat, dia akan sentiasa committed, dia selalu wujudkan
equality, menganggap benda-benda semuanya positif. Kita harapkan macam tu berlaku lah. Okay. Itu dari segi definisi Baik. Okay, jadi kita terus kepada ciri-ciri dia. Ciri-ciri ni sebelah kiri ni kita punya atlet hoki. Dia mewakili banyak negara lah. Dia mewakili banyak negeri Dia ada di UTM ni. Kita nampak dalam gambar ni ada 4 orang Dia wakil Negeri Sembilan, wakil Terengganu, wakil Pulau Pinang Ini pun yang saya boleh bagikan kepada kita punya atlet. Jadi masuklah sukan. Kalau dapat masuk sukan prestasi tinggi, insyaAllah kita akan publicity kan cukup-cukup lah. Kita bagi. Ini contoh-contoh baik lah Contoh baik supaya dapat diikut oleh kita punya semua pelajar. Baik. Jadi kumpulan dia punya ciri yang pertama, kumpulan bersatu padu mempunyai ahli yang agak sedikit. Contohnya Malaysia ada 32 juta. Takkan kita boleh buat satu kumpulan tu 30 juta ahli. Memang huru-hara lah jadinya kan macam-macam. Dia lagi sikit, lagi senang lah, lagi padu lah, lagi okey sebenarnya lagi okey untuk diselenggarakan Maknanya kita kalau kata nak bergerak satu tempat, tak payah nak sewa bas, tak payah nak sewa kapal terbang kan. Kita boleh naik kereta, satu kereta, 2 kereta ataupun naik van ke. Jadi kumpulan kecil lagi mudah lah untuk yang kedua, ahli mempunyai minat latar belakang yang sama. Kebanyakan macam ni. Bila kita suka pergi contoh pergi mancing kita ada kumpulan mancing kat situ tak ada leader-leader pun, tak ada yang kata saya ketua besar. Jadi minat yang sama dia akan membentuk satu kumpulan kumpulan mancing, kumpulan zikir, kumpulan apa tu, macam-macam lah kumpulan rock ke apa menyanyi kan, itu semua kumpulan. Okey, yang ketiga mempunyai status yang tinggi dalam organisasi. Bila dia kumpulan tu dia dia eksklusif. Bila dia dapat contoh dia dapat masuk satu kumpulan, katalah kumpulan search, kumpulan wing, status dia di kalangan peminat dia ialah tinggi. Memang semua orang suka dia kan. Contoh itu kumpulan hiburan lah. Kalau kumpulan yang macam kumpulan perancang negara ke, tu memang tinggi lah status dia kan. Okey. Yang keempat, mempunyai akses sedia kepada satu sama lain supaya komunikasi interpersonal mudah dikekalkan. Maknanya dia senang je akses. Dia telefon je angkat. Tak perlulah buat appointment, tulis surat, isi borang, nak jumpa tak. Jumpa senang. Jadi itulah kebaikan dalam kumpulan. Tak perlu nak sampai kita kena tulis surat lah nak jumpa dia macam mana kan, nak buat check appointment. Jadi ini maknanya dia dalam kumpulan yang ada kesepaduan lah. Okay, yang kelima, mereka secara fizikal jauh atau terasing daripada kumpulan lain. Dia tak boleh itu pun kumpulan, ni pun kumpulan, ada dua jelah. Dia memang diasingkan lah daripada kumpulan-kumpulan lain. Biasanya macam tu. Macam tim contoh tim bola sepak ni dengan tim bola sepak ni, dia ada. Okay. Yang keenam, ketua kumpulan biasanya akan memberi ganjaran kepada tingkah laku kerjasama. Jadi ketua kumpulan punya peranan lah untuk bagi ganjaran kepada mereka yang menambahkan kesepaduan kerjasama. Ketujuh, kumpulan bersatu padu apabila ada ancaman dekat luar. Kena uji kesepaduan tu biasanya ada ancaman. Kita tengok Ukraine lah sekarang ni macam mana kan, dia ancam oleh Rusia. Tengok macam mana padu dia, NATO pun nak lalu, mereka pun kita tahu macam mana kesudahan cerita dia. Okay, jadi kita jauhkanlah daripada Malaysia daripada ancaman-ancaman kuasa yang besar macam ni. Okay, yang ke-8, mereka mempunyai sejarah kejayaan masa lalu. Okay, sejarah kejayaan masa lalu ini yang biasanya yang disebut-sebut, dan juga ini ialah jadi tali perpaduan antara ahli-ahli kumpulan. Alright. Seterusnya kesepaduan kumpulan. Kesepaduan kumpulan adalah satu lagi faktor penting selain daripada norma kumpulan yang mempengaruhi tingkah laku kumpulan. Kesepaduan bermaksud tahap keterikatan ahli kumpulan mereka. Sekiranya kesepaduan tinggi, interaksi antara ahli kumpulan adalah tinggi dan tahap persetujuan dalam pendapat kumpulan adalah tinggi. Ini penting
kumpulan yang bersatu padu. Ini betul. Ini tadi kumpulan, ini yang bersatu padu. Yang bersatu padu nombor 1, ahli berkongsi matlamat dan norma serta mempunyai minat dan latar belakang yang sama. Dia yalah dia homogenis lah. Senang cerita mungkin keturunan sama, mungkin warna kulit sama, mungkin macam itulah kan. Jadi dia lagi tight lah, lagi mantap lah dia punya perpaduan dia tu. Bilangan ahli yang sedikit. Contoh dia, bilangan ahli sedikit, lagilah dia kenal semua yang macam tadi dia kenal semua, dia mudah akses, dia apa pun dia akan jadi lagi padu. Ahli-ahli berinteraksi agak kerap, dia selalu tak ada masalah, tak ada halangan komunikasi. Boleh berbual, boleh bercakap, boleh menyampaikan idea, boleh kongsi pandangan, boleh dengan mudah. Jadi dia sangat berkesan. Yang keempat, kesetiaan tinggi. Kesetiaan tinggi kerana kumpulan menikmati status yang tinggi. Dia rasa eksklusif dalam kumpulan tu. Dia, wah ni aku kumpulan ni, okey. Aku kelab ni, contoh. Jadi dia ada rasa macam itulah kita nak buat kan, ada rasa bangga sikit lah kepada kumpulan yang dianggotai. Yang kelima, anggota terdiri daripada berdiri bersatu menentang sebarang ancaman luar yang ancaman luar yang dirasakan kepada kumpulan. Jadi bila ada ancaman daripada luar, biasa macam inilah kalau sebab tu sukan tu bagus sebenarnya. Bila kita berlawan, memang kita nak mempertahankan tim kita. Sebab tu ada sukan, bila ada sukan tu ada lawan. Lawan tu sah lah, bukannya lawan gangster ke lawan perang, tak. Ni lawan yang ada peraturan. Lawan yang legal, lawan yang rightnya lah. Lawan yang sukan. Jadi bila tu kita nampak sepaduan tu, bila ada lawan, makin inilah. Sebab tu pentingnya kita mewujudkan persaingan sihat lah. Ni maksudnya persaingan sihat antara rakyat-rakyat kita lah dekat Malaysia ni. Yang keenam, ahli mengekalkan diri mereka teguh pada kumpulan kerana mereka merasakan bahawa kumpulan mereka akan dipenuhi kerana keperluan mereka akan dipenuhi oleh kumpulan itu. Jadi kumpulan tu sebenarnya pun jaga kebajikan adik-adiknya. Lepas tu dia berdiri teguh. Kalau dapat dia tu memang tak nak keluar daripada kumpulan tu. Pasal kumpulan tu bagi dia okey, bagi jaminan keselamatan lah. Lepas tu kumpulan mempunyai sejarah kejayaan masa lalu. Ini penting. Sejarah masa lalu ini yang selalu kita nak kena buat. Hari ni kita buat satu peristiwa bersejarah, peristiwa berjaya. Nanti 2-3 tahun kita ingat balik. Nanti 10 tahun kita masih lagi ingat, dan kita kumpulan tu akan jadi satu kumpulan yang bertaut dan bersepadu lah. Okey, ini saya tunjukkan juga poster baru je saja ni, Mirul ni. Dia sekarang ni Mirul bulan 5 nanti dia pergi ke Vietnam, wakil Malaysia acara 1,500 meter untuk SEA Games. Dia tahun 1 dekat Fakulti Pendidikan sekarang ni. Okey, matlamat kumpulan. Yang pertama, daya tarik peribadi. Contohnya ada individu personal tertentu dalam kumpulan tu yang kita suka sebenarnya. Kita nakkan dia tu dalam tu ada selebriti ke ataupun ada ikon-ikon dalam kumpulan tu, jadi dia lebih itulah menarik ahli-ahli lain untuk menganggotai kumpulan yang itu. Dan juga berasa bangga lah menjadi ahli. Nombor 2, kebebasan untuk membuat keputusan bersama. Jadi dalam kumpulan tu dia boleh buat keputusan bersama. Dia boleh kadang-kadang dia buat keputusan tu semua setuju. Jadi okey, senang aja. Biasanya kalau tak setuju memang pihak lawan lah, takkan setuju dengan keputusan kumpulan tu. Jadi bila dah dalam kumpulan, memang inilah apa yang kumpulan harapkan. Tapi kalau ada tak setuju dalam kumpulan, kita tak tahulah macam mana kan. Okay, ahli kumpulan kena buat keputusan untuk orang yang tak setuju tu kan. Contoh. Right. Okay, seterusnya ini juga kita punya student 300 meter hari tu, 300 kilometer kita punya rumput atlet virtual run training, sebenarnya training endurance selama 3 bulan semasa PKP lah. Pasal aktiviti lawan tak ada, jadi kita buat latihan. Tapi dalam masa latihan tu pun kita convertkan kepada
yang lebih kompetitif. Maknanya latihan tu berstruktur dan juga kita bagikan motivasi siapa yang menang dapat hadiah. Jadi yang ini kita kita highlightkan pemenang untuk kategori wanita. Ini kita punya Fatin Nurhanis. Dia dah tahun 3 dekat pendidikan juga. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam setahun 2 tahun mungkin dia dah graduate dah. Okay. Tingkah laku pengurusan. Tingkah laku pengurusan ni dalam matlamat kumpulan itu penting ya. Tingkah laku pengurusan mempunyai kesan langsung ke atas kesepaduan kumpulan kerja. Konflik adalah menjijikan dan dianggap sebagai satu yang terhasil daripada perhubungan antara kaki tangan dan bukannya percanggahan. Pengurusan mempunyai tanggungjawab khas untuk mendapatkan persetujuan pekerja terhadap program tindakan untuk memotivasikan mereka. Jadi pengurusan penting dalam kumpulan. Kalau kata kumpulan tu profesional ke, kumpulan sosial ke, ataupun kumpulan PAP ke. Jadi amalan pengurusan yang terbaik sebenarnya ditarget untuk menguruskan kumpulan. Jadi kumpulan menyediakan keselamatan. Ini target-target dia lah. Bila kita dah bersatuan, berkumpulan, berkelab, jadi mungkin kumpulan ni kita harapkan dapat, contohlah kalau kata ni kita kumpulan orang sakit kanser kan, contoh dia, ataupun yang apa ni, jadi dia akan ambil berat lebih ambil berat kepada kita punya kesejahteraan ataupun kita punya keperluan. Okay. Itu gaya kepimpinan setiap pemimpin mempunyai gaya sendiri menangani hubungan personal. Pemimpin yang berkesan memahami orang bawahnya serta keperluan mereka. Dia mengintegrasikan individu dengan organisasi dan memimpin mereka untuk mencapai matlamat. Oleh itu, kepimpinan mempengaruhi kesepaduan kumpulan secara besar-besaran. Pimpinan penting lah. Ya. Right. Okay. Setengah jam lah. Okay. Kesepaduan kumpulan boleh membawa kepada hasil-hasil berikut. Hasil peningkatan dalam interaksi individu, tingkah laku kerjasama, kepuasan di kalangan individu, orientasi. Yang keempat, orientasi matlamat dan kejayaan. Lepas tu yang kelima, peningkatan produktiviti. Okay, bila kita dah dapat kumpulan yang terpadu, kita akan bagi kesan positif lah kepada kumpulan tu. Okay, 5 faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama, masa. Sebelah kanan ni gambar Syafiq ni. Syafiq ni dulu kita punya student, sekarang dah jadi staff. Dah jadi staff UTM, Alhamdulillah. UTM berjaya lah menawarkan pekerjaan kepada Syafiq ni. Jadi sebelum graduate dia aktif lah. Jadi pemimpin pelajar, jadi sukarelawan pelajar. Jadi aktif sana sini. Jadi yang itu akhirnya dia akan pulang balik kepada si pelaku tu lah juga. Akhirnya Syafiq berjaya menjawat jawatan tetap di UTM. Alhamdulillah. Okay. Dia antara produk 5 ATP yang peranan HCP adalah untuk tambah nilai lah. Untuk tambah ilmu yang dia belajar dekat fakulti tu, fakulti dah kerja kan, cukup. Cuma HCP dan juga UNISKAN, kita cuba tambah apa yang boleh kita tambah sikit-sikit, make up lagi supaya dia lagi tambah menarik. Jadi itulah apa peranan yang HCP dan juga kita punya ATP buat untuk kita punya pelajar. Alright. Okey, masa yang diluangkan bersama. Ini antara faktor dia lah. Kalau contoh, kalau masa, kenapa masa? Ada pepatah cakap masa tu emas. Kalau kata setengah jam ataupun contact hours untuk apa-apa kita gunakan, masa yang kita gunakan sikit, hasil dia kita jangan fikir yang baik lah. Ada juga pepatah Inggeris cakap, good thing take time. Sama juga macam kita tanam, contohlah pokok kelapa ke, pokok durian, musangking ke, mana ada 2 hari boleh dapat hasil kan. Mesti nak kena tunggu, paling tak pun 5 tahun, 3 tahun. Jadi masa tu kalau kita convertkan kepada emas, timbun lah sebenarnya. Jadi contact hour tu penting untuk semua aktiviti lah. Jadi masa, macam mana masa digunakan. Okay. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesepaduan adalah keterukan permulaan.
Ini macam mana proses rekrutmen ataupun nak masuk dalam kumpulan tu dibuat. Jadi macam mana halangan yang perlu diatasi oleh peserta untuk menganggotai satu-satu pasukan. Contoh kalau kata nak main bola sepak, kita buat pemilihan physical fitness. Contoh physical fitness, kalau larian big test dia mungkin level 14, level 15, dia kena selesaikan. Kalau bawah daripada tu dia tak dapat masuk. Contoh macam tu. Contoh lain, kalau macam super test ataupun 2.4-nya larian, dia boleh habis 10 minit, dia boleh habis 11 minit, dia boleh habis 12 minit, dia boleh habis 13 minit. Jadi data-data tu kita comparekan, kita gunakan mana yang baik kita akan ambil, mana boleh cepat lagi okey, mana itu kesukaran lah untuk memasukkan. Jadi bila ada kesukaran ataupun ada halangan ataupun ada ujian yang susah untuk masuk, dia akan mempengaruhi kesepaduan lah. Jadi orang akan fikir macam mana dia punya payah masuk, dan juga dia akan menghargai lah kepayahan tu untuk tak nak keluar senang-senang. Okay, dia akan lama lah dengan kumpulan tu. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, saiz kumpulan. Saiz kumpulan macam tadi cakap, dia lagi besar, lagi susah lah kita nak dapat kepaduan tu. Lagi kecil sangat pun sebenarnya pun tak okey. Tapi macam mana kita nak jadikan kumpulan tu tumbuh. Berlakukan pertumbuhan, mungkin ada kaedah-kaedah dia lah. Kaedah-kaedah jadikan cawangan, jadikan bahagian. Macam tu lah kalau kata kita nak kumpulan tu sentiasa padu. Right. Yang yang keempat ialah ancaman luaran. Macam tadi juga saya cakap, ancaman luaran, kalau kita terancam, ada kumpulan lain mengancam kita, secara automatik kita akan berpadu. Kalau kita tak padu, kita berpecah belah, senang-senang orang akan masuk belah, koyakkan kita punya perpaduan. Alright. Okay, yang kelima, kejayaan sebelum. Kejayaan sebelum ni penting. Yang ini gambar tadi gambar Syafiq, yang ini gambar Fariha. Fariha ni pun alhamdulillah dia memang pelajar yang pintar, pelajar yang bijak, masuk ke UTM secara meritokrasi, ikut kelayakan dia. Lepas tu dia juga aktif sebagai atlet bola jaring wakil Malaysia, dan sekarang jadi selebriti dah. Alhamdulillah. Jadi kita pun tumpang gembira, tumpang suka lah untuk pastikan bukan untuk apa ni, sama-sama lah dapat lah juga tumpang tu kan. Suka kita gembira lah dapat tengok kita punya pelajar-pelajar berjaya lah peringkat kekuasaan dan juga kehidupan dia. Right? Penting kejayaan depan. Maknanya kita sentiasa perlu mencipta sejarah yang baik lah. Maknanya kena ada kejayaan. Kejayaan tu tak semestinya kita selalu menang. Kejayaan contoh satu peristiwa penting, contoh macam pasukan Malaysia lawan Manchester United. Itu satu peristiwa besar. Kita kena bantai 5-0. Adakah itu gagal ataupun itu satu peristiwa yang boleh kita banggakan? Untuk lawan contoh lawan satu tim yang super power macam tu kan. Lepas tu kita dapat main. Lepas tu dalam situ kita dapat disenaraikan. At least ada sesuatu yang boleh kita ceritakan. Kita pernah melawan dengan satu super power bola sepak peringkat terbesar. Jadi itu sebenarnya capaian juga. Walaupun keputusan ni memang kita dah tahu lah, kita takkan boleh menang pertandingan itu. Tapi kemenangan kita dapat bawa mereka bermain bersama-sama dengan kita. Jadi dapat menunjukkan itu satu contoh kejayaan yang boleh kita jadikan kejayaan silam yang boleh boleh menjadikan tim itu terpadu. Okey. Jadi faktor-faktor penentu. Ini faktor-faktor penentu macam mana kita dah ada kumpulan, kita nak padukan. Kita ada 9. 9 maknanya satu komunikasi, nombor 2 lokasi, nombor 3 sifat kumpulan tu. Sifat kumpulan tu biasanya yang kalau heterogen ataupun macam-macam, ada berbagai bentuk manusia atau latar belakang, dia akan susah sikit nak jadi ni, pasal ada benda yang banyak yang tak sama. Jadi bila yang tak sama tu kadang-kadang kita ni suka menilai. Jadi yang itu panjang lah, pendek lah, color tak sama, lama-lama gaduh. Jadi tu payah. Jadi perkara tu perlu diketahui. Jadi kat Malaysia ni bagus, benda tu sebenarnya ada heterogen tapi dapat diuruskan. Jadi walaupun kita dapat kesepaduan tu, tapi kita tak tahu hati macam mana kan. Okay.
atau objektif mereka cepatkan dengan lebih baik lah. Okay, kalau sifat kumpulan tu dia apa tu homogen, kalau dia sejenis kan, tapi kadang-kadang yang sejenis ni lagi ganas kan. Kalau dia ada masalah, tapi dia kena selesaikan lah, right? Okay, status kumpulan kalau kata kumpulan tu dia kumpulan memang ni kumpulan eksklusif, siapa nak masuk memang payah, dia akan tambah padu lah pasukan tu, kumpulan tu. Faktor lah, jadi gaya kepimpinan, pemimpin dalam kumpulan tu macam mana. Kalau kita dah dalam kumpulan, lepas tu kita bersetuju lantik pemimpin, make sure pemimpin tu yang apa tu, yang terbaik lah untuk ditaati lah, diikuti, right? Lepas tu nombor 6, saiz kumpulan. Saiz kumpulan lagi besar, lagi susah jaga kan. Okay. Okay, autonomi. Ni best. Autonomi. Bila contoh autonomi, kalau kita masuk dalam kumpulan tu, kita ada sesuatu yang kita boleh buat, orang lain tak boleh buat. Autonomi macam kita jadi ahli kelab golf, kita main agak murah sikit berbanding dengan orang luar. Itu antara contoh-contoh yang boleh kita kita pastikan, kita buat supaya ahli tu tak lari, supaya ahli tu bertahun lagi tambah baik lah. Okay. Itu contoh autonomi yang di apa, ataupun tak tahulah itu dipanggil diskriminasi ke tak kan, tapi kumpulan lah, masuklah kumpulan kalau nak masuk kan. Okay, nombor 9, tekanan luar. Tekanan luar macam tadi lah, bila kita bersukan memang kita akan melawan. Kita berlawan, dia akan lagi memantapkan, sebab kita perlu terlibatlah dengan sukan. Okay, yang ke-9 yang terakhir lah apa tu, tingkah apa ni, terlindung. Tingkah laku pengurusan. Tingkah laku pengurusan, kena make sure lah, kena best practice, kena good governance. Jadi yang itu kumpulan akan lagi padu, right? Okay, saya punya slide. Apakah sekumpulan hasil? Jadi kita harapkanlah dengan apa tu, dengan kumpulan kita yang dah bersepadu ni, dia akan menjadikan lebih banyak penyertaan, partisipatif lah, apa yang tahun lepas ada minta supaya kita lebih responsif, partisipatif, proaktif. Apa yang berlaku contoh pilihan raya dekat Johor. Itu ada maknanya, ada simbol, ada petunjuk macam mana tidak kesepaduan kumpulan lah, tidak sepaduan grup kan. Jadi penyertaan tak ramai. Penyertaan yang keluar mengundi, kemungkinan lah contoh. Selain daripada COVID lah. Itu kalau kita dapat penyertaan kesepaduan tinggi, insya-Allah penyertaan dia akan banyak. Kita tak ada halangan komunikasi, maknanya jomlah kita pergi join tu senam, bisa kita senam, ramai je orang kan. Okay, satu. Yang kedua, lebih keakuran. Dalam kumpulan, dia akan lebih taat setia lah, lebih akur. Tapi keakuran ni jangan sampai pemimpin salah guna lah. Pasal keakuran tingginya tu, make sure akur yang betul. Jangan akur yang okey lah, buat lah, okey kita ada kosong. Macam tu, tak. Okay. Jangan buat benda tak betul lah. Tapi walaupun macam tu, ada mekanisme ataupun ada kaedah kawalan yang lain lah yang untuk kita gunakan berkenaan dengan salah laku dalam kumpulan. Okay. Yang ketiga, lebih berjaya. InsyaAllah bila kumpulan tu bagus, dia akan mantap lah tim tu, memang dia kuat lah. Dia akan keluar perkataan-perkataan macam tu lah, mantap, tim tu mantap, tim tu padu, dia akan menang. Banyak benda yang dia boleh menang. Tu jadi tim kuat kan, mantap kan. Okay. Yang keempat, lebih banyak komunikasi. Maknanya dia lebih mesra lah antara ahli. Antara ahli tu lebih mesra, tak banyak apa tu, tak banyak masalah. Kalau dia gurau-gurau, kasar-kasar pun tak ada masalah. Lagi kadang-kadang kita sampai level dia macam orang Kedah kan, dia kalau jumpa dia maki tu kan. Tu level dia tinggi tau, dia punya kesepaduan tu. Dia kutuk kau-kau je, tapi
tak ambil hati pun. Jadi itu kesepadan tinggi lah. Jadi sampai level macam tu, kadang-kadang kita salah cakap memang ambil hati lah. Kacau kan, sikit-sikit koyak, habis lah kacau kita. Tak padu lah tim tu kan. Okay. Itu bergantunglah kepada macam mana penerimaan ahli kumpulan berkenaan lah. Okay. Okay, lebih kepuasan peribadi daripada kumpulan yang berpadu tu, kepribadian dia lebih puas. Oh, masuk puas hati aku masuk kumpulan tu. Okay. Contoh dia macam itulah ayat-ayat yang keluar daripada ahli kumpulan. Okay. Jadi produktiviti tinggi ni pasal kajian secara konsisten menunjukkan bahawa hubungan kesepaduan dan produktiviti bergantung kepada norma berkaitan prestasi yang ditetapkan oleh kumpulan. Jika norma berkaitan prestasi adalah tinggi, kumpulan yang bersatu padu akan menjadi lebih produktif berbanding kumpulan yang kurang padu. Tapi jika kesepaduan tinggi dan norma prestasi rendah, produktiviti akan menjadi rendah. Dia boleh juga kalau kumpulan ni padu, dia pakat, dia nak rendahkan produktiviti. Itu kena sedar lah. Kepimpinan kena sedar urusan. Biasanya ada rundingan, industri kan. Kumpulan pekerja ni mogok. Padu lah tu dia kan. Piket, protes kan. Secara ramai buat keputusan. Tapi sebenarnya motif dia tu, dia nampak, dia menganggapkan positif lah apa yang tadi saya sebutkan yang awal-awal tu. Tapi pihak pengurusan kena sedar lah perkara-perkara macam ni. Jadi apa yang kita kena buat, kena balancekan lah. Jadi bila padu sangat ni pun kita kena kena tengok padu dia macam mana kan. Sampai akhirnya dia jadi macam Sebiar, Oman kan. Jadi itu paduan yang tinggi lah. Kita tak boleh, kita akhirnya level-level macam tu lah. Kan sampai salah bawa kan. Itu nak kena tengok. Okay. Macam kumpulan gangster kan. Memang padu dia orang tu. Semua rahsia semua tak lepas punya. Okay. Saya ingat sampai ini sajalah saya punya kongsian. Wah, alamak, ambil masa banyak juga. Sampai 10.50. Okay, thank you. Ini saya punya latar belakang sikit. Daripada 95 saya masuk ke UTM sampai hari ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, panjang lagi, sihat. Kalau apa tu ada rezeki, bolehlah sampai 60, ada lagi 8 tahun lebih kurang kot. Okay, itu jati diri yang UTM sarankan kepada ahli, kepada kita punya staff semua. Ini ringkasan, saya bagi ringkasan. Jadi nota ni saya dah serahkan kepada sekretariat lah. Kalau siapa yang berminat, saya ingat boleh dapatkan dari sekretariat. Free je, tak ada apa pun. Saya buka buku, baca, lepas tu saya dengan kongsi sikit pengalaman yang apa yang dah saya lalui lah, uruskan pasukan, uruskan tim. Okay. Ini ringkasan dia, perpaduan macam mana, perpecahan macam mana, faktor dia, apa faktor-faktor dia. Okay, ni faktor kesepaduan. Lepas tu macam mana darjah kesepaduan tu, ada 9 faktor. Okay, ni ringkasan. Okay, lepas tu hasil apa yang kita harapkan daripada kesepaduan tu, inilah hasil-hasil yang akhirnya kita nak produktiviti kita meningkat. Sekian saya punya ni. Okay, saya pulangkan balik kepada Puan Noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ahmadi. Saya lihat di ruangan chat tiada soalan. Jadi kita di sini terakhir ya. Para penonton sekalian, Alhamdulillah dengan ini sampailah kita ke akhir acara. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Ahmadi dan juga hadirin hadirat yang sudi menonton dan mengikuti ceramah pagi ini. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua sehingga berjumpa lagi di siri akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.